Okey, kelas kita telah direkodkan. Sekarang ni awak macam biasa typekan nama pada ruang chat. Typekan nama pada ruang chat. Okey, kemudian kita boleh mulalah. Okey, boleh dengar tak suara cikgu? Boleh. 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 Alright, kita mula muka surat 53. Muka surat 53 ni senang je ni. Soalan pertama Raja di bawah menunjukkan harga satu set perabot dan satu set dapur. Yang ni set perabot, yang ni set dapur. Hitung jumlah harga bagi dua jenis set barangan itu. Maknanya mudahlah. Jumlah maksudnya operasi apa kelas? Tambah. Sebab itu ayat matematik dia begini. Ini ayat matematik. Ini bentuk lazim. Gariskan, buat sebelah kanan. Dan jawapan akhir letak di bawah ayat matematik. Okay, cuba awak buat. Dapat tak sama dengan cikgu? Kalau dah siap, cakap. Sudah ke? Belum. Okey, tak apa. Cikgu Belum. cepat sikit. Dah siap. Okey. Yang lain? Kawan-kawan yang lain dah? Belum. Dah. Lagi sikit. Belum. Okey, dapat tak sama macam cikgu jawapan ni? Dapat. Pada tu kamu perasan tak? Perasan tak dekat belah atas ni cikgu tak letakkan pun nombor tumpang. Memang saja. Cikgu nak kamu letakkan apa nombor tumpang. Contohnya 8 tambah 9. Jawapan dia 17 kan. Patutnya kita kena letak 1 kan nombor tumpang di atas. Tutup mikrofon. Kalau tak nak bercakap, tutup mikrofon. Sebab kalau awak buka nanti rakaman kita jadi bising Contohnya 1 nombor tumpang sepatutnya kita letak di jiran di nilai tempat puluh. Tapi cikgu tak letakkan. Cikgu nak kamu letak sendiri. Menunjukkan bila kamu letak sendiri tu kamu dah kira, kamu kira juga. Bukannya kamu menyalin je, bila cikgu tunjuk kamu salin. Jadi masa kamu hantar gambar dalam Google Form nanti, jalan kerja awak cikgu nak tengok dekat bentuk lazim ni mesti ada nombor-nombor tumpangnya. Faham tak korang? Faham. Okey dah? Faham. Sudah ke? Dah. Okey. Dah. Nombor 2. Kita tengok nombor 2 ni soalannya senang ke susah? Okey. Proton. Berdasarkan perbualan di atas, hitung harga kereta Adi. Adi yang mana? Yang ini. Kan? Jadi kita tengok. Afif dulu cakap apa? Afif cakap, Proton SUV X70 saya berharga RM99,800. Kemudian Adi pula menjawab,
harga kereta kamu RM13,650 lebih mahal daripada kereta saya. Nak tengok nombor satu. Nombor satu, awak baru masuk ke apa? Ah. Baru masuk, cepat sikit. Nanti kita tak sempat habis kelas pukul 1. Okey, mungkin yang baru masuk boleh tuliskan ayat matematik dulu. Dan juga jawapan akhir. Jalan kerja ni bentuk lazim awak buat lepas habis kelas. Ini soalan nombor 1 ni senang je. Yang cikgu risau bila cikgu buat kelas, bila cikgu tunjukkan jalan kerja, cikgu risau kamu tak baca pun soalan, kamu terus je salin. Yang tu risau. Kalau kamu buat macam tu, tanpa fahamkan penerangan cikgu, kamu terus menyalin, kita tak akan maju apa-apa dalam matematik. Ya. Jadi awak naik darjah 5 nanti pun, awak tak mahir lagi matematik. Sebab masa buat latihan dalam kelas, kerja awak bukan memaham. Kerja awak menyalin. Tu saya tak nak. Boleh faham tak ni korang? Boleh. 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 So, salin ayat matematik, jawapan akhir. Yang ini buat nanti. Alright. Jadi, antara setelah perbualan Afif dengan Adi ni kita baca, jadi pada pendapat kamu, kereta Afif ke kereta Adi yang lebih mahal? Afif. Afif yang lebih mahal. Maksudnya, Adi ni kereta dia pula macam mana? Lebih apa? Kurang. Lebih kurang. Kita tak kata lebih kurang. Kalau mahal, berlawanan dia apa? Apa perkataan berlawanan dia? Murah. Murah. Ya, kereta Adi lebih murah. Jadi kalau nak cari harga sebenar kereta Adi, kita kena kurangkan daripada harga kereta Afif. Kurangkan sebanyak RM13,650. Bermaksud kita kena buat operasi apa? Tolak. Betul, buat Tolak. operasi tolak. Sebab itu ayat matematik kita begini. Ini ayat matematik. Ini jalan kerja, ni jawapan akhir. Nombor tumpang, kat sini operasi tolak kan? Sifar tolak sifar, sifar. Sifar tolak 5 tak boleh, kena pinjam kan? Sepatutnya kamu kena potong dan pinjam. Potong 8 tinggal 7. Jadi sifar ni jadi berapa? 7. Sifar ni jadi berapa? 10. Jadi 10. Jadi kamu kena tunjukkan yang mana dipotong, dia jadi apa lepas dah potong. Lepas tu jiran dia dapat 1 tu jadi apa. Kamu kena letak sendiri. Faham tak? Faham. Okay. Najah angkat tangan, kenapa Najah? Ada nak tanya ke? Kalau mikrofon, okey. Kita tekan, tak apa. Kalau nak tanya boleh buka mikrofon. Kalau tak nak bersuara, tutup mikrofon. Masa menjawab, tekan mikrofon. Lepas dah jawab, terus off mikrofon. Ya? Okey dah, nombor 2. Dah. Untuk menjimatkan masa Google Meet kita, perkara penting yang awak kena buat, pertama, awak fahamkan dulu soalan tu. Yang kita bincang tu. Bila awak dah faham, baru saya faham kenapa ayat matematiknya begitu. Okay, bila dah faham, awak salin ayat matematik dan juga jawapan akhir. Habis kelas Google Meet, baru awak buat bentuk lazim. Faham? Faham. Jadi dia lebih menjimatkan masa kita. Okay? Kecuali kalau ada bentuk-bentuk lazim yang jalan kerja yang melibatkan pecahan, yang kita kena potong pengangka dan penyebut, itu cikgu fahamlah awak susah nak buat sendiri ataupun awak belum mahir lagi, yang itu kita boleh, cikgu boleh tunggulah awak salin. Kalau bentuk lazim tambah tolak ni kacang kan, awak boleh buat lepas kelas. Dah?
Dah. Dah. Alright, kita pergi nombor 3. Ingat pesanan cikgu. Jangan menyalin. Kita nak memahami dulu soalan. Okey. Jadual di bawah menunjukkan harga dua model motosikal. Ada model P iaitu berharga RM3,490 dan juga ada model Q. Model Q ni harganya 14 kali harga model P. Soalan tanya hitung harga motosikal model Q. Bermaksud kita kena buat operasi apa kelas? Darab. Kalau nak mencari, betul, bagus. Kalau nak mencari, betul, bagus. Kalau nak mencari harga model Q, kita kena buat operasi darab. So, di sebelah kiri, kamu letakkan ayat matematik dan di bawahnya jawapan akhir. Dan kamu lengkapkan bentuk lazim, ya, RM3,490 darab 14. Dan jangan lupa pada baris kedua ini, kamu kena tinggalkan pangkah, ya. Tinggalkan tempat pertama iaitu di tempat sa. Ingat tak? Ingat. Ingat. Okay. Alright. Jadi atas ni pun kalau ada nombor tumpang kamu kena tulis. Bila kamu hantar tugasan kamu, cikgu tengok hasil kerja kamu. Kalau ada nombor tumpang ni, cikgu tahulah, oh murid ni dia kira sendiri. Jangan gunakan kalkulator. Gunakan kalkulator, kita akan makin lemah mengira. Kamu akan makin lambat mengira, lemah mengira. Jangan guna kalkulator. Dah? Belum. Belum. Kamu boleh salin ayat matematik dan jawapan akhir saja. Bentuk lazim ni semua orang boleh buat kan? Kalau darab 2 digit. Boleh buat tak? Boleh. Bagus. Buat selepas kelas. Selepas kelas kamu buat, dapatkan sehingga jawapan akhir. Kamu boleh semak sebab jawapan akhir kamu dah salin. Dah? Dah. Okay. Kemudian, nombor muka surat 54 kita sudah masuk muka surat 54. Soalan nombor 1. Encik Azmi membayar RM93,760 menggunakan cek apabila dia membeli 20 buah komputer yang sama untuk pejabatnya. Hitung harga sebuah komputer itu. RM93,760 ni untuk 20 buah komputer. Jadi kalau nak mencari harga sebuah komputer, kita kena buat operasi apa? Bahagi. Kita bahagi 20. Ini ayat matematik. Jawapan akhir dia ini RM4,688. Dan cara kita nak selesaikan, yang ni kamu boleh salin. Okey, kita tak menggunakan bahagi panjang. Nak bagi kamu mahir, kita menggunakan cara memotong iaitu menukarkan operasi bahagi kepada bentuk pecahan. Jadi, 93,760 bahagi ini kita tukarkan kepada per 20. Jadi per 20. Kemudian, bila kita tengok pengangka dan penyebut, di tempat sa ada sifar. Jadi, kamu boleh potong. Jadi, dia tinggal 9376 per 2. Salin di sebelah. Kemudian, kita akan potong pengangka dan penyebut menggunakan sifir apa ni kelas kita potong? 2. Betul, bagus. Menggunakan sifir 2. Untuk bagi kamu faham, cikgu besarkan lagi. Apa yang berlaku pada pecahan yang terakhir ini, kita potong 2, tinggalkan tempat pertama kerana 2 berada pada tempat pertama dalam sifir 2. Kemudian, kita cari 9 dalam sifir 2, tak ada. Yang ada, yang paling hampir dengan 9 ialah 8. 8 berada di tempat keempat. Sebab itu atas 9 ni saya letakkan 4. Dan kenapa ada baki 1 kelas? Kenapa ada baki 1?
Korang, tolong jawab. Cikgu tanya kenapa ada baki satu kat sini. Sebab apa? Seorang pun tak jawab. Sebab 9 dikira 1. 9. 9 Dikira 1. salah. Kan sefer 2. Saya buat. Sefer 2. 2. Sebab 9 tak ada 4. dalam sifir 2. 8 baca 1. Okey, ulang balik. Siapa cakap tadi tu? Sebab 9 dalam sebab 9 tak ada dalam sifir 2. Aha. Jadi kenapa baki ada 1? Jawapan ya, yang itu yang cikgu tunggu. Betul, sebab 9 tolak 8 tinggal 1. Bagus. Itu jawapan yang tepat. Okey, kita perhatikan kat sini. Okey, kita nak cari 9 dalam sefer 2 ni. 9 tak ada. Yang paling hampir dengan 9 ialah 8. Kita tak boleh pilih 10 sebab 10 dah melebihi 9. Jadi kita boleh pilih 8. 8 di tempat keempat. Sebab itu tempatnya kita letakkan 4 di atas 9. Kenapa ada baki 1? Kerana kita tak menggunakan semua 9 ini. Kita hanya guna 8. Jadi 9 tolak 8 tinggal 1. Baki 1 letak di bawah. Okey? Cara bahagi mengikut cara potong pecahan ini kamu kena mahir. Supaya kamu boleh terror, bertambah terror lagi masa darjah, masa tahun 5 dan tahun 6. Bila dah dapat baki, tutup mikrofon. Okey, bila dah dapat baki, cantumkan dengan nombor seterusnya, dia jadi 13. Cari 13 dalam sefer 2. Tak ada, yang paling hampir ialah 12. 12 ni di tempat ke-6. Jadi, 13 tolak 12, bakinya 1. Sebab tu ada baki 1 kat sini. Okey, kemudian cantum dengan nombor seterusnya iaitu dia jadi 17. Cari pula 17. 17 ada iaitu di tempat yang ke berapa? Kalau ke tempat ke-7 dia 14. Kalau tempat ke-8 dalam sefer 2 berapa kelas? 16. 16. Okey. Jadi, kita nak mencari 17 tadi kan? 17 tak ada, yang ada ialah 16. So, 16 ni di tempat ke-8. Sebab itu kita potong 17 dan tinggalkan tempat pilihan kita iaitu kita pilih tempat ke-8. Kenapa ada baki 1? Kerana 17 tolak 16. Kita tak guna semua 17 ni. Kita hanya guna 16. Jadi 17 tolak 16 bakinya 1. Seterusnya kita cantum sekali lagi dengan nombor yang terakhir. Dia menjadi 16 dan kita pilih juga tempat ke-8 kerana tempat ke-8 pun 16. Sebab itu jawapan dia RM4,688. Faham tak korang? Faham. Okay. Okey. Dah ke? Belum. Dah. Belum. Dah. Okey, cikgu tunggu dalam 1 minit bagi kawan-kawan sebab yang ini agak mengelirukan sebab cara kita menggunakan cara cepat iaitu cara potong bahagi dalam pecahan. Potong bahagi dalam pecahan. Kita tak gunakan bahagi panjang. Jadi cikgu tunggu 1 minit untuk kamu menyalin. Yang ni pun salin jugalah. Kalau dah cakap. Dah. Dah.
Yang lain dah Dah. Alright. Kita pergi soalan nombor 2. Soalan nombor 2. Korang sedia? Wang simpanan Cik Ayu ialah RM23,485.90. Wang simpanan adiknya adalah RM9,673.50 kurang daripada Cik Ayu. Jadi, antara Cik Ayu dengan adik ni, siapa yang punya wang lebih banyak? Cik Ayu. Cik Ayu. Jadi wang adiknya adalah lebih apa berbanding Cik Ayu? Lebih banyak atau kurang? Betul ya. Wang adiknya tu kurang daripada wang kakaknya, iaitu Cik Ayu. So, apa soalan nak? Hitung jumlah wang simpanan mereka berdua. Jadi, kita dah tahu wang Cik Ayu berapa. Wang Cik Ayu telah diberi di dalam soalan ini, iaitu RM23,485.90. Tetapi wang adiknya tu kita kena kira dahulu kerana dia hanya beri dalam bentuk maklumat yang ini. Wang adiknya hanya kurang sebanyak ini berbanding Cik Ayu. Jadi kita kena cari dulu wang adiknya. Jadi wang adiknya ini nilai wang Cik Ayu, RM23,485.90. Kalau nak kira, nak cari wang adiknya, kita kena tolakkan kerana jumlah wang adiknya adalah kurang berbanding kakak. Jadi kita kena tolak sebanyak ini. Kurang sebanyak ini. Sebab tu kita tolak sebanyak ini. So awak akan dapat sebanyak jumlah wang adik ialah sebanyak RM13,812.40. Okey, bila dah dapat baru kita masukkan dalam ayat matematik. Kenapa kita buat operasi tambah? Kerana pada akhir soalan minta kamu jumlahkan wang simpanan kedua-dua mereka. Jadi ini wang kakak, ini wang adik. Sebab tu kita kena buat operasi tambah dan tunjukkan bentuk lazim tambah di sebelah kanan. Faham tak kelas? Faham. Dan jawapannya kamu kena dapatkan betul-betul buat berhati-hati operasi bentuk lazim tolak dengan bentuk lazim. Ini apa? Operasi apa ni? Cikgu tak letak simbol. Simbol apa patutnya cikgu kena letak? Tambah. Bagus. Simbol tambah. Okey, so awak kena buat berhati-hati operasi bentuk lazim, tolak dan tambah ini supaya akhirnya jawapan akhir awak sama dengan cikgu, iaitu RM32,298.30. Faham tak soalan ni korang? Faham. Alright. Bagus. Kalau dah siap bagi tahu cikgu. Jangan terkoyak. Kalau bukan ada semua
Sudah ke? Dah. Belum. 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 Okey, okey. Cepat sikit. Dah. Okey. Yang penting salin ini dengan jawapan. Dengan macam mana nak cari adik ni. Yang ni kamu boleh buat lepas habis kelas. Boleh saya pergi soalan seterusnya? Belum. Belum. Tak apa. Kita tunggu kawan. Yang Okey. mana yang dah siap, awak boleh tengok dulu soalan seterusnya. Baca dulu, fahamkan. Cikgu, Ya. nak tengok nombor 3. Ketinggal. Nombor 3 muka surat berapa tu? 53. Yang ni ya. Ni. Betul ke yang ni? Ha. Okey. Awak salin ayat matematik dengan bentuk dengan jawapan akhir je. Bentuk lazim awak boleh buat sendiri kan? Bentuk lazim awak buat lepas habis kelas. Okey dah. Dah salin ni. Senang je 14 kali. Maknanya ini darab 14 kali. Dah? Dah. Okey. Yang ni dah korang? Dah. Belum. Dah. Siapa cakap belum tu? Dah. Dah. Alright. Kita pergi nombor 3. Okey, kita nak fahamkan soalan nombor 3 ni. Kutipan derma daripada 8 orang dermawan. Maknanya ada 8 orang yang menderma. Tapi jumlah 8 orang yang menderma tu ialah sebanyak RM20,000. Hitung wang yang didermakan oleh 5 orang dermawan itu jika setiap orang memberi sumbangan yang sama. Jadi kita anggapkan setiap 8 orang ni dia beri derma jumlah duitnya sama je. Kalau seorang bagi 500, 7 orang yang lain pun bagi RM500. Itu maksudnya. Sebab itu ayat matematik ni kita nak cari yang 5 orang punya jumlah kan. Jadi mula-mula kita kena cari seorang dulu. Nak cari seorang dulu, 20,000 bahagi 8 sebab ada 8 orang kesemuanya. Okey, bila dah dapat untuk seorang, barulah kita dah gandakan 5 untuk mencari jumlah 5 orang. Faham tak korang? Kenapa ayat matematiknya begini? Faham. Okey, so perhatikan yang ini, jalan kerja ni. Okay, pertama jalan kerjanya kita nak buat 20,000 bahagi 8. So, kita buat dalam bentuk cara cepat iaitu dalam bentuk potong pecahan. 20,000 bahagi 8. Kita akan potong menggunakan sifir 8. Potong 8 tinggal 1. Okey. Sambil-sambil cikgu cakap ni awak bolehlah salin. Gariskan siap-siap. Kalau ni tak sempat salin tak apalah. Biar dulu. Gariskan tengah-tengah tu. Salin dulu cara kita nak selesaikan bahagi ni. Okey. Kemudian pengangka. Kita terus potong 20. Cari 20 dalam sifir 8, tak ada. Sebab dalam sifir 8 ada apa? 8, 16, 24, 32. Jadi kita boleh pilih 16. 24 tak boleh pilih sebab lebih daripada 20. So, 16 ini di tempat kedua. 20 yang kita ada. Kita tak guna 20, kita hanya guna 16. Jadi 20 tolak 16, bakinya 4. Okey, baki turunkan di bawah. Cantumkan dengan nombor seterusnya, dia menjadi 40. Cari 40 dalam sifir 8. Ada, iaitu di tempat kelima. Okey. Kemudian, dah tak ada baki, tetapi ada tinggal 2 sifar yang tidak disentuh ini. Senang aja, potong dan salin semula ke atas. Jadi hasil bagi kita ialah RM2,500. Lepas dah dapat RM2,500, kita kena buat apa kelas? Kita kena buat operasi apa pula seterusnya? Darab. Betul. Darab. Apa darab apa kelas? 2,500 darab 5. Bagus, betul. So kat sini jalan kerja, bentuk lazim yang seterusnya. Awak kena buat RM2,500. Jangan lupa meletakkan RM. Ya, darab 5. Yang ni senang lah.
Ini tak payah cikgu terangkan. Semua orang tahu nak selesaikan ni. Betul tak? Betul. So, jawapan akhir kita ialah RM12,500. Okey? Kalau dah siap, cakap. Dah siap. 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 Okey, bagus. Kita pergi soalan seterusnya. Muka surat 57. Okey, muka surat 57 kita tengok soalan dulu. Berikut adalah perbualan antara dua orang sahabat. Encik Siva dan juga Encik Lim. Apa Encik Siva cakap? Saya telah membayar RM4,035.60 dalam masa 6 bulan sebagai ansuran kereta saya. Maknanya dalam tempoh 6 bulan tu dia ada bayar ansur-ansur. Maknanya tiap-tiap bulan dia bayar selama 6 bulan. Jumlah yang dia dah bayar itu ini dia jumlahnya. Faham tak apa Encik Siva cakap? Faham. Faham. Okey. So, Encik Lim pula, saya membayar RM719.20 setiap bulan sebagai ansuran kereta saya. So, soalan tanya, berapakah ansuran bulanan yang dibayar oleh Encik Siva? Dia tanya bulan-bulan. Satu bulan dia bayar berapa? Kalau jumlah untuk 6 bulan adalah sebanyak ini, kalau satu bulan, macam mana kita nak cari? Kita kena buat operasi apa? Bahagi. Betul. Apa bahagi apa kelas? RM4,035.60 bahagi dengan 6. Pandai. Bagus. Betul ya. Itulah ayat matematik kita untuk mencari ansuran bulanan yang dibayar oleh Encik Siva. Ini ayat matematik. Perhatikan macam mana kita menyelesaikan operasi bahagi ini. Kita menggunakan cara cepat. Cara budak tahap 2, dia selesaikan bahagi cara pecahan, potong pecahan. Kalau budak tahap 1, budak tahun 1, 2, 3, dia guna bahagi panjang. Kamu dah darjah 4, kamu kena biasakan mengguna cara ini. Okey, macam mana kita nak selesaikan ni? Ni saja cikgu kosongkan ni, tak potong. Cikgu nak potong sama-sama dengan awak. Okey, kita akan menggunakan safer berapa? 6. 6. Alright, kamu cakap apa nak kena potong, cikgu potongkan. Okey, nak potong mana dulu? Kita akan guna safer 6. So, sebelum tu cikgu letakkan dulu safer 6. 6, 12. Lepas tu apa? 6, 12, 18, 24. 24, 30. 30, 36. 36, 42. 42. Let's say sampai seterusnya. Satu lagi. Berapa? 40? 8. Okey, cikgu saya nak pergi tandas. Boleh pergi. Si siapa? Ni. 48. Okey. Ini cikgu letakkan CP di sebelah tepi sebagai panduan untuk awak buat pilihan nanti. Alright. So, nak potong mana dulu? Awak cakap nak potong mana, cikgu potongkan. Okey, nak potong mana dulu? Korang, cepat.
Pengangka dulu ke nak pergi penyebut dulu? Tak kisah mana-mana, dia tak ada peraturan pun. Janji yang atas dengan bawah kita Penyebut potong menggunakan sifir yang sama. Okey? Penyebut. Okey, betul. Nak potong penyebut dulu. Okey, so cikgu potong penyebut. Okey, so penyebut 6 ni dah tinggal jadi berapa? 1. Alright, betul. Bagus. So, cikgu tinggalkan 1. Okey, lepas tu kita penyebut dah siap. Dah tak ada dah nombor lain nak potong. Dah tinggal 1 dah pun. So, bila penyebut dah siap, kita pergi pula pada bahagian pengangka. Okey, nak potong 4 ke? Nak potong terus 40 ke? Nak potong terus 403? 40. Bagus, betul. Potong 4 tidak sesuai kerana paling besar pun, paling kecil pun dalam sifir 6 ialah 6. So, tidak sesuai kalau kita potong 4. Kerana tak ada pun 4 dalam sifir 6 dan tak ada nombor yang lebih kecil daripada 4 yang kita boleh pilih. So, yang sesuai ialah kita potong 40. Okey, potong 40. So, kamu nak pilih berapa? 36. 36. Betul, bagus. 36 ni di tempat yang keberapa? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, di tempat ke-6. So, letakkan tempatnya di atas. Okey. Dah. Kemudian, adakah kita menggunakan kesemua nilai 40 ni? Tidak. Tidak. Jadi, di bawah ni mestilah ada apa? Kita panggil apa kat bawah ni? Baki. Betul, kita ada baki. Okey, berapa baki kita? 4. Betul, 4. Kenapa 4? Sebab apa tolak apa? Tinggal 4. 40 tolak tolak 36. 36. Bagus. 40 tolak 36, kita ada baki 4. So, cikgu letak baki di bawah. Ingat, itu kita punya cara kerja memotong. Tempat pada sifir letak di atas, baki letak di bawah. Begitu. Okey, cikgu dah letakkan baki, kemudian apa korang nak buat? Gariskan. Gariskan nak ke mana, dari mana nak ke mana. Kamu kena cakap. Dari 4 ke 3. 4 ke 3 bermaksud kita cantumkan 4 dan 3. Sekarang dia dah jadi berapa ni? Kita panggil nilai ni. 34. 34. 34 ke 43? 43. Kita baca daripada baki dulu. Ya. 43. Dia sebenarnya kaedah ini kamu bayangkan macam bahagi panjang aja. Kejap Macam bahagi panjang saja. Maksud dia macam ni. Sekejap. Okey, contoh. 4 sifar 3 bahagi 6. Awak pilih tempat ke berapa tadi? 30 berapa? 36. 36 tempat ke-6. Kan korang? So awak akan tolak. Ini cara lama. Lepas tu kamu akan kira baki. Betul tak? Baki dia akan 4. Sama yang berlaku di sini sebenarnya. Ini pun sebenarnya bagi panjang. Tapi kita tak turunkan anak panah. Benda yang sama. 6 di atas. Kemudian kita tolak 40 tolak 36. Cuma bezanya pada kaedah ni kita lebih cepat sebab kita tak letak 36. Tak membazir masa letak 36. Tak membazir masa letak simbol tolak, gariskan, baki 4. Okey, faham tak? Cikgu. Cikgu. Kemudian, Saya kena live sebab laptop saya tak ada bateri. boleh. Nanti cikgu akan share macam biasalah. Link untuk YouTube awak buka je bila-bila masa. Okay, terima kasih cikgu. Alright. Sama-sama. Okey. Kemudian, bila korang dah dapat baki, biasanya korang akan buat apa? Korang akan turunkan nombor seterusnya.
Jadi baki akan bercantum dengan nombor seterusnya. Sebab itu kita sebut baki dulu. 43. Kita tak sebut 34. Korang faham tak? Faham. Faham. Jadi sebenarnya kaedah memotong bahagi secara potong pecahan ini sebenarnya benda yang sama yang kita buat pada bahagi panjang ni. Sama. Cuma yang ini dalam bentuk lebih ringkas sebab tak payah buang masa nak turunkan, nak letak anak panah, nak buat pula simbol tolak, nak tolakkan. Kamu faham tak? Faham. Faham. Okey. Kalau faham, teruskan. Kita baru sampai sini. Kita dah cantum jadi 43. So, apa nak buat seterusnya? Ambil nombor 42. Ambil nombor 42. Betul. 42 di tempat ke berapa? 7. 7. Okey, kat mana saya nak letak 7? Kat mana cikgu nak letak 7 ni? Dekat atas 3. Nombor 3. Yes. Betul. Letak 7 atas 3. Okey, Ada cikgu dah baki. letak. Ada baki, betul. Baki berapa? 1. Hasil daripada 43 tolak 42. Betul. 43 tolak 42 sebab kita pilih 42 tadi kan di tempat ketujuh. So ada baki 1, kita akan cantumkan dengan nombor seterusnya. Macam tu. Okey, lepas tu nak buat apa? 15. 1 tambah dengan 5 tu cantum. 1 dengan 5 dicantumkan. Dia jadi 15. Okey. Saya dah cantum. Kemudian Ambil pilih. nombor 12. Ambil nombor 12. Ambil nombor 12. 12 ni di tempat yang ke? 2. 2. Jadi cikgu kena letak 2 di mana? Atas 5. Mana cikgu Di nak atas letak 2? 5. Betul. 2 ni letak atas 5. Okey, cikgu dah letak. Lepas tu? Okey, Pasal Nur Iman Nauni. Tak apa, left aja. Cikgu ada record kan rakaman. Kamu boleh tengok dalam link YouTube. Okey, tak ada masalah. Siapa yang ada masalah dengan gadget, tak cukup bateri, gadget ni tak sempat nak ni, kamu boleh left saja. Tak perlu minta kebenaran cikgu. Okey, tapi yang penting kamu kena buka balik rakaman YouTube tu dan tengok semula. Okey, lepas tu? Ada baki dia. 15. Ada Tolak baki. dua. Macam mana kita nak dapatkan baki? Apa tolak apa? 15 tolak 15 tolak 12. 12. Betul, iaitu bakinya 3. 3. So ada baki 3, cikgu letak baki kat sini. Kemudian? Cantum. Cantum 6. Okey. Kita boleh cantum tetapi kita jangan lupa di sini ada titik perpuluhan. Okey. Sebelum awak cantum, bila awak dah dapat baki, kalau soalan ini melibatkan nombor yang ada titik perpuluhan, kita perlu meletakkan titik perpuluhan dahulu. So, kita letak dulu titik perpuluhan sama lurusnya. Faham? Faham tak? Faham. Okey. Bila kita dah letak titik perpuluhan sama lurusnya, kita salin balik titik perpuluhan di atas, baru kita boleh cantumkan baki dan nombor seterusnya. So, cikgu cantumkan. Okey, next. Ambil nombor 36. Okey. Tempat ke-6. Tempat ke-6, betul. Tempat ke-6 cikgu nak letak kat mana? Atas nombor 6. Atas nombor 6, betul. Okey, cikgu dah letak. Lepas tu? Sifar tu potong je sebab dah tak ada. Sebab kita dah tak ada baki. Sebab kita pilih 36. Yang kita ada pun 36. Yang kita pilih pun 36. So 36 tolak 36 adalah sifar. Maksudnya kita dah tak ada baki. Bila dah tak ada baki, dah tak ada dah. Kita tak boleh nak cantum dengan nombor seterusnya. So nombor seterusnya ni tinggal pula satu je sifar. Kalau tinggal satu je sifar, kamu hanya boleh potong saja dan salin semula ke atas. Wajib salin semula. Jangan potong aja tapi tak salin. Nanti salah. Dia kena potong, salin. Potong, salin. Faham? Faham tak? Alright. So apa kita punya jawapan ni?
Lepas kita buat operasi bahagi ni. 672 60 Ulang balik. Cara sebut tu ada sikit salah. 600. 672,60. Sebab kita sedang menyebut nilai wang ni. Ini adalah RM. Ini adalah RM. nilai wang. Macam mana cara nak sebut tu? Ada yang boleh jawab? Ada orang lain nak jawab? Macam mana cara menyebut nilai wang ni dengan betul? Masa sebut nilai wang, awak sebut ke perpuluhan? Contohnya awak pergi kedai, awak nak beli kuih. Mak awak suruh beli kuih RM4.50. Awak sebut macam tu ke? Makcik, saya nak 4.5 sifar. Tak. Awak sebut? Tak. Sebab itu cikgu kata bagaimana kita menyebut nilai wang dengan betul. 672 60% ringgit. Tertinggal perkataan ringgit. Awak kena menyebut perkataan ringgit. Di mana? Masa bila kita patut menyebut perkataan ringgit? Ulang balik. Ringgit 60 sen. Ya, baru betul. RM672.60. Okey, semasa menyebut begitu caranya. Tetapi semasa menulis kita tak tulis ringgit. Kita tak tulis R-I-N-G-G-I-T, tak. Kita tulis RM. Tetapi masa menyebut kita tak sebut RM. RM ni kita tak sebut. Kita hanya sebut RM672.60. Maksudnya umpama perkataan ringgit itu menggantikan simbol RM ni. Faham tak korang? Faham. Kan? Sebab kalau korang beli nasi lemak kan, katalah mak korang bagi RM10. Kan, kamu pergi kat gerai, makcik, saya nak nasi lemak RM10. Korang tak sebut RM10 kan? Betul tak? Betul. Korang akan sebut, makcik, saya nak nasi lemak RM10. Betul tak? So itu cara menyebut nilai wang dengan cara yang betul. So ini langkah kerja untuk soalan ini. Soalan nombor 1 muka surat 57. Dah ke? Dah. Yang lain semua dah? Belum. Dah. Cepat sikit. Belum. Kejap. Ini dah pukul 1. Kita ada berapa slide lagi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita ada 7 lagi. Okay. Dah? Dah. Okay. Dah. Belum. Siapa tu? Yang belum tu? Dah. Okay. Sambungan soalan tadi, dia ada soalan B kan. Berapakah jumlah wang yang dibayar oleh Encik Lim dalam tempoh 2 tahun? Encik Lim yang ini. Setiap bulan dia bayar sebanyak RM719.20. Setiap bulan. Januari bayar ini, Februari bayar ini, Mac bayar ini. Maknanya sama tiap-tiap bulan dia kena bayar ni. So soalan B, dia tanya, berapakah jumlah wang yang dia bayar semuanya dalam tempoh, kalau dia dah habis, dia dah dapat bayar dalam tempoh 2 tahun. Berapa jumlah semuanya? So kita kira 2 tahun itu sama dengan berapa bulan? So 2 tahun sama dengan 12 bulan darab 2 kan? So dalam 2 tahun terdapat 24 bulan. Jadi kalau sebulan wang yang dia bayar ansur adalah sebanyak ini, jadi jumlah untuk 2 tahun iaitu kita kena darabkan dengan 24 bulan. Jadi ini ayat matematik, ini jawapan akhir. Dan ini jalan kerjanya. Okey. Okey, sebab kan bentuk lazim kita melibatkan titik perpuluhan kan? Okey. Jadi bila awak buat
Operasi darab. Darab baju sifir 4. Yang ni sifir 4. Yang ni sifir 2. Jangan lupa macam biasalah. Di tempat yang pertama pada baris yang kedua ni. Hasilnya awak kena pangkah satu tempat. Kemudian jumlahkan. Untuk baris pertama dengan baris kedua. Ada tak cikgu letak titik perpuluhan? Tak ada. Tak ada, jangan. Titik perpuluhan hanya kita letakkan bila kita dah dapat jumlah. Dah kita tambahkan. Bila kita dah tambahkan, baru kita letak titik perpuluhan mengikut susunan tempat pada nombor soalan juga. Kita ikut titik perpuluhan pada nombor soalan. Kalau soalan kat sini 1, 2 titik, kita ikut 1, 2 titik. So jawapan kita 10, ratus, ribu, puluh ribu. Sebab itu dia jadi RM17,260.80. Faham tak korang? Faham. Okay, kalau dah cakap. So dalam jalan kerja awak kena tunjuk yang awak gerakkan untuk meletakkan titik ni. Dan tolong tunjukkan pangkah pada baris kedua ni. Bila awak buat darab sifir 2. Tinggalkan satu tempat iaitu kita letak simbol pangkah. Ini cara nak mendarab kalau melibatkan 2 digit. Baris pertama darab macam biasa. Baris kedua sebelum mula kena pangkah di tempat yang pertama iaitu di tempat sub. Faham tak? Faham. Dah cikgu. Okay, dah ke? Belum. 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 Okay, cepat sikit. Okay, dah cikgu. Dah cikgu. Dah cikgu. Okey. Kita terus soalan seterusnya. Raja di bawah menunjukkan harga 4 item. Item ni maksudnya barang.
Okay. Berapakah beza harga? Kalau beza ni operasi apa? Tolak. Betul, operasi tolak. Dia suruh buat operasi tolak antara sebuah kamera dan sebuah beg tangan. Kamera berapa ringgit? RM369. Betul. RM369. Sebuah beg pula, sebuah beg tangan berapa ringgit? RM84. RM80. Betul. Sebab itulah jalan kerja macam ni. Senang aja lah yang ni. Ini bezakan dia lah. Apa yang diminta antara kamera dan juga beg tangan. Dan sebelah kanan awak macam biasalah tunjukkan bentuk lazim tolak dan jawapan akhir dia ini. Kalau dah cakap. Dekat sini cikgu patutnya sifar tolak 8 tak boleh kena pinjam kan? Awak kena tunjukkan awak pinjam. Pada bentuk lazim awak kena tunjukkan siapa awak potong. Nombor apa yang jadi yang bertambah potong ini sifar jadi apa awak kena tunjukkan. Nak tengok B. Cikgu, saya nak tengok nombor, nak tengok B. Apa dia? Nak tengok B. Nombor B. 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 B yang mana? Sekarang kita baru A. Nombor berapa tu? Kertas 2. Ni nombor 1. Muka surat. Yang ni kot. Ini. B yang ni. Ini. Encik Lim. Okey, cepat. Dah? Belum. Yang ini awak kena buat sendiri. Ini semua orang tahu kan macam mana nak buat. Salin aja ayat matematik dengan jawapan akhir. Okey, yang ni pun awak salin sekejap. Yang ni awak boleh buat waktu kelas dah habis nanti. Okey, dah pukul 1 dah ni. Atau kalau tak sempat, ada rakaman. Awak boleh buka rakaman, tengok balik. Boleh? Dah. Alright. Okey, yang ni dah. Ni dah ke belum? Belum. Okey, kalau dah nanti cakap. Cepat sikit. Dah, cikgu. Dah, cikgu. Ada yang belum ke? Dah. Dah, cikgu. Okey. Siapa belum tu? Okey, cepat. Kita bagi kawan-kawan 1 minit. Mana kawan-kawan yang dah siap? Boleh baca soalan lain dulu? Kalau dah cakap Dah. 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 Belum. Dah. Okey, kita pergi soalan seterusnya. Soalan B. Puan Ain ada RM700. Nyatakan 3 item yang dibelinya supaya dia mempunyai baki wang yang paling sedikit. Nak pergi tandas. Pergi. Kalau kamu ada RM700, kamu nak habiskan wang RM700 tu sampailah dapat baki yang paling sikit. Kamu nak beli 3 item. Apa 3 item yang kamu akan pilih tu? Sebut. Apa dia korang? Sebut. Kalau salah tak apa, sebut je. Jumlah dia mesti tak boleh lebih 700. Kita boleh congak je ni, congak dulu kan. Kita buat pilihan dengan cara mencongak.
Okey. 3 barang kita nak pilih. Apa barangnya? Pertama, Kejap cikgu, tak, saya nak kira jap. Nak tambah-tambah. tak payah kira dulu. Kita congak je dulu. Awak boleh tengok tempat ratus ni. Contoh 300 tambah 200, baru 500. Boleh lagi beli barang sebab kita ada 700. Jadi, boleh pilih satu lagi barang. Macam tu, cara congak. Okey, apa barang kita boleh pilih? 3 barang. Sebutkan barangnya apa? Kasut. Kasut, okey. Baru 100 lebih. Lagi? Kamera, okey. Kasut kalau tambah kamera, 3, 400, 5, 600. 600. Okey, yang ni ada 60 lebih. Jadi kita tak boleh pilih 4 barang, kita hanya boleh pilih 3. Jadi kalau nak pilih 3 yang mencukupi untuk RM700 tu, kita kena pilih 3 barang yang paling mahal, iaitu kamera, Jam mahal, tangan, jam tangan kasut. dan juga kasut. Dapat 600 Betul. lebih. Dapat 600 lebih. Nampak? Inilah jalan kerja kita. Betul lah pilihan awak tu. Kamera, jam tangan dan kasut. Sukan ini item ataupun barang yang kita pilih. Dan bakinya RM700. Tolak kan jumlah 3 barang tu. Sebelum kita nak susun dalam bentuk lazim, kita kena buat dulu bentuk lazim tambah untuk mengira jumlah. Ini dia jumlah 3 barang. Okey, dah dapat jumlah 3 barang. Baru masukkan dalam bentuk lazim ni. Dan operasi tolak 700 tolak dengan harga 3 barang ni, kita tunjukkan pada bentuk lazim. Seterusnya bentuk lazim tolak ni. So baki kita tinggal RM12.60. Faham tak korang? Faham. Faham. Okey. Faham. Kalau dah siap cakap. Kita ada berapa slide lagi? 1, 2, 3, 4. 4. Dengan 4. Kalau dah cakap. Kalau item kamera, jam tangan dan kasut sukan ni kalau tak salin boleh ke? Go. Go. Cikgu. Ya, kejap. Apa dia? Kalau item ni kan, kamera dengan jam tangan dengan kasut sukan ni kalau tak salin boleh ke? Salin lah. Kena salin. Menunjukkan apa barang pilihan kita tu. Sebab soalan kata, nyatakan 3 item. Nyatakan tu maksudnya, sebutkan 3 item. Ini arahan soalan. Jadi, kita kena tuliskan. Baru kita dapat markah. Maknanya kita menjawab apa yang soalan tanya. Faham tak? Faham. Faham. Okey, bagus. Dah ke? Korang? Dah. Dah ya? Dah. Okey. Muka surat 58. Ini muka surat yang terakhir. Tutup mikrofon dulu. Raja di bawah menunjukkan harga pakej pelancongan individu yang ditawarkan oleh agensi P. Harga bagi agensi Q tidak ditunjukkan. Agensi ni maksudnya syarikat.
syarikat pelancongan. Ada dua jenis syarikat P dan syarikat Q. Dua syarikat pelancongan yang berbeza. Kita panggil agensi. Maksudnya samalah syarikat. Okay. Ada agensi P, harga dia ini. Tempatnya sama. Tapi kalau pergi agensi Q, berapa pula kita kena bayar kalau kita pilih nak pergi Switzerland guna perkhidmatan agensi Q. Kat sini disebut. Harga pakej pelancongan agensi P yang ini adalah RM1,211 lebih mahal daripada pakej pelancongan agensi Q. Bermaksud, pakej pelancongan agensi Q ni lebih murah ke lebih mahal daripada agensi P? Korang? Lebih murah. Betul, lebih murah. Kalau lebih murah, kita kena buat operasi apa? Kalau nak cari agensi Q punya harga. Lebih murah. Betul, operasi tolak. Ya, jadi soalan A dia tanya, dia suruh kira harga pakej pelancongan agensi Q. Kita dah faham tadi, agensi Q ni lebih murah, bermaksud kena tolak. So, ini ayat matematik tolak. Bentuk lazim di sebelah kanan macam biasa. Dan jawapan akhir RM11,388. Kalau dah cakap. Tulisan korang tu janganlah cincai-cincai. Tulisan pun kena cantik. Dalam Google Meet ni, bukannya kamu kena siapkan semua sebelum Google Meet ni tamat. Sebab tu cikgu sediakan rakaman. Yang mana kamu sempat dan kamu rasa penting untuk kamu salin, waktu Google Meet kamu salin. Mana yang tak sempat, tak apa. Kan cikgu beri tempoh seminggu untuk kamu menghantar tugasan. Jadi, mana yang tak sempat salin tu bila dah habis kelas Google Meet, hari ni ke, petang sikit ke, atau esok-esok ke, kamu boleh buka balik rakaman YouTube, kamu boleh lengkapkan mana-mana kerja yang kamu tertinggal tu tadi. Macam tu. Faham tak? Cikgu dah. Okey. Cikgu dah. Alright. Dah. Pergi soalan B. Soalan B ni sambungan tadi Cikgu tadi Daniel. Tadi belum. Yang penting kau buat salin ni. Ayat matematik dengan jawapan akhir. Bentuk lazim kalau kita orang nak tunggu kau salin, memang lama. dah. Okey, bentuk lazim buat waktu dah habis kelas. Alright, dah. Okey, Daniel dan 5 orang ahli keluarganya ingin melancong. Tutup mikrofon. Tutup mikrofon sebab bunyi bising. Siapa buka mikrofon ni? Cik Fika, siapa dah? Okey dah tutup. Okey, Daniel dan 5 orang ahli keluarganya ingin melancong. Maknanya melibatkan berapa orang ni? Daniel dan 5 orang ahli keluarganya. Melibatkan berapa orang ni? Ayat ni. 6. 6. Jadi ada 6 orang ingin melancong ke Switzerland. Mereka mengambil pakej daripada agensi Q. Agensi Q yang ini yang kita dah kira tadi tu. Kita dapat RM11,388 kan. Seorang kalau nak pergi Switzerland kena bayar RM11,388. Jadi hitung jumlah wang yang perlu dibayar oleh mereka. Mereka ni masih melibatkan 6 orang. Jadi jumlah ni tadi darab 6 lah. Senang aja kan. Ini bentuk lazim. Dan jawapan akhir RM63,328. Dan nyatakan instrumen pembayaran yang mungkin digunakan. Instrumen pembayaran, ingat lagi tak? Apa jenis-jenis instrumen pembayaran? Faham tak apa dia instrumen pembayaran? Faham. Alat ataupun cara kita buat pembayaran. Okey, kalau kamu nak pergi melancong, kamu nak kena bayar RM68,328. Okey. Kita boleh pakai, kalau tunai ni tak logik. Tak logik sebab RM68,328. Banyak tak nilai dia? Banyak. Takkan kamu nak bawa duit tunai kan? Jadi tunai ni saya
anggapkan tidak sesuai. Okey? Kad debit boleh digunakan. Kad debit kita boleh pay wave. Tahu pay wave? Pernah dengar tak perkataan pay wave? Benar. Jadi kalau kad tu dalam kad bank kita tu, kad debit kita tu, kita scan aja, jadi duit dalam bank kita tu dia orang dah tolak, dia orang kita dah bayar. Macam tu, scan aja. Maksudnya kad debit sesuai digunakan untuk pembayaran sebanyak ini. Kad kredit pun sama, lebih kurang macam kad debit ni juga, ya. Dan juga perbankan internet. Faham tak apa maksud perbankan internet? Bayar melalui internet. Secara online, betul. Kita masuk laman web, katalah CIMB klik. Kita panggil CIMB klik. Masuk, lepas tu kita masukkan nombor akaun agensi pelancongan tu. Kita nak bayar dia berapa ringgit, kita tekan aja RM68,328. Lepas tu kita enter, tekan enter, klik, pump. Dalam secara online, pemindahan duit telah dilakukan secara perbankan internet. Faham tak korang? Faham. Okey. Faham. Dah ke ni? Kalau dah cakap. Dah. Yang lain dah? Dah. Alright. Kita pergi soalan nombor 4. Belum? Apa yang belum? Ni belum? Cepat, 1 minit. Dah? Dah. Okey, siapa yang tak sempat boleh tengok rakaman. Okay, kita tengok nombor 4. Jadual di bawah menunjukkan harga set perabot dan sebuah televisyen. Ini barangnya. Set perabot harganya ini, televisyen harganya ini. Puan Rosni perlu RM345 lagi. Ada orang tak tutup mikrofon? Boleh dengar bunyi bising. Puan Rosni perlu RM345 lagi. Maknanya dia perlu lagi. Maknanya dia cukup ke dia tak cukup ni duit ni sekarang ni? Tak cukup. Dia tak cukup RM345 lagi untuk membolehkan dia membeli kedua-dua barang itu. Supaya dapat membeli kedua-dua barang itu. Okey, soalan. Berapakah wang yang dimiliki oleh Puan Rosni sekarang? Maknanya berapa yang dia ada sekarang yang dia tak cukup 345 tu? Jadi kita kena buat apa? Jumlahkan dulu dua-dua barang ini. Kita jumlahkan. Dah jumlahkan, sepatutnya jumlah ini yang dia kena bayarkan. Tapi dia tak ada jumlah ini. Dia kurang sebanyak ini. Jadi kita kena tolak pula dengan 345. Inilah dia wang ataupun jumlah yang dimiliki oleh Puan Rosni sekarang. Faham tak kenapa ayat matematiknya begini? Faham. Okey, bagus. Dan di sebelah kanan kita tunjukkan, kamu perlu tunjukkan bentuk lazim tambah dan juga bentuk lazim tolak. Dan jangan lupa kalau ada nombor-nombor tumpang dekat atas, kena letak. Kalau ada nombor yang dipotong, pinjam, kena tunjukkan. Okey. Bentuk lazim ni buat nanti habis kelas. Yang ini dulu penting. Ayat matematik dan jawapan akhir kamu salin. Yang ini nanti. Dah? Dah. 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 Okey, soalan yang terakhir. Harga televisyen itu, mana harga televisyen? Okey, ni dia. Harga TV ni, sebuah TV harganya RM3,699. Okey, kenapa dengan harga sebuah TV ni? Dia cakap, harga TV itu adalah 3 kali harga sebuah pendingin hawa. Pendingin hawa ni aircon. Maksudnya, harga TV itu sama juga dengan kalau kita beli aircon sebanyak 3 buah aircon, baru sama harga dengan sebuah televisyen. Bermaksud, sebuah aircon lebih murah atau lebih mahal berbanding sebuah televisyen. Betul, bagus. Lebih murah. Kalau lebih murah bermaksud kita tak boleh buat operasi darab. Kalau buat operasi darab untuk mencari pendingin hawa,
kamu akan gandakan lagi. Sebab itu kita kena buat operasi apa kat sini. So, satu pendingin hawa, kita kena bahagi dengan 3. Ya, sebab nak cari televisyen, harga televisyen 3 kali harga pendingin hawa. Jadi, kalau nak cari harga sebuah pendingin hawa, kita kena terbalikkan operasi. Darab itu menjadi bahagi. So, satu pendingin hawa, yang ini operasinya. Kita tak payah tunjuk bentuk lazim, kita tak payah tunjuk ayat matematik. Kita terus mengira untuk mencari satu pendingin hawa. Harga untuk satu pendingin hawa, bila dah dapat, barulah kita boleh hitung apa? Hitung harga bagi 2 buah pendingin hawa. Sebab itulah hasil bahagi ni kita dapat RM1,233 sebuah kan. Jadi nak cari 2 buah, kita darab 2. So kita dapat jawapan akhir RM2,466. Okey? Faham tak? Faham. Ni bentuk lazim ni, bentuk lazim darab ni yang kita nak selesaikan ayat matematik. Yang ini. Yang ni kamu faham tak kenapa kita potong dapat ini jawapannya ni? Kita potong pakai sifir berapa ni? Faham. Kita potong pakai sifir 3. Bagus, ngam. Okey. Kalau dah cakap. Dah. Okey. So, kamu tengok kan kalau kita tak buat dulu, tak kira dulu apa soalan yang kita boleh buat, kita terus buat kelas Google Meet, dia akan mengambil lebih banyak masa sebab kamu baru nak tulis ayat matematik, baru nak berfikir, betul tak? Betul. Korang? Betul. Jadi untuk persediaan minggu depan, dengar dulu. Untuk persediaan minggu depan, kita akan teruskan dengan membuat muka surat 55 dengan 56. Muka surat 55 dengan 56 ni adalah soalan-soalan objektif kan korang? Betul tak? Betul. Okey, jadi dekat kamu ada buku tulis matematik berapa? 2. Matematik 2. Jadi, bagus. Okey, sekejap. Diam dulu dengar cikgu cakap. Jadi untuk menjimatkan masa kita untuk minggu hadapan, apa kata kamu buka dulu muka surat 55 dengan 56, tengok daripada soalan nombor 1. Kalau kamu baca soalan nombor 1, kamu faham, boleh buat. Kamu terus buat di dalam buku matematik 2. Macam biasalah cara kerja kita kalau menyelesaikan soalan kertas 1, perlu ke salin soalan pada buku tulis? Tak. Tak perlu. Ya, macam biasa tulis saja contoh contoh. Contoh sekejap kita dah habis dah. Contoh kamu gariskan, kamu dah buat garisan kan? Dah gariskan. Lepas tu kamu letak sini. Katalah nombor 1 kamu baca, kamu boleh buat nombor 1. Lepas tu terus je buat jalan kerjanya. Katalah ada bentuk ada ayat matematik. Contoh 2 tambah 3. So, di sebelah kanan buat bentuk lazimnya kan? Dan juga jawapan akhir dia 6. Dan 6 ni pilihan jawapan apa? A ke B ke C ke D? Contohnya pilihan jawapan dia B. Buat macam tu. Itu je cara jalan kerja untuk soalan kertas 1 yang kamu kena buat dalam buku matematik, buku tulis matematik 2. Boleh tak korang? Boleh. Kemudian katalah soalan nombor 2 kamu tak tahu. Soalan nombor 2 tak tahu, tak apa. Kau gariskan aja. Katalah gariskan. Soalan nombor 2 tak tahu, tak apa. Yang tak tahu tu kita akan bincang sama-sama. Cikgu boleh ajarkan masa kelas Google Meet. Jadi nombor 2 kau tinggalkan ruang kosong. Tinggalkan ruang kosong yang kamu rasakan cukup lah untuk soalan tu. Okay. Nanti masa kelas Google Meet minggu depan, kerja kamu dah senang sebab tinggal beberapa soalan je lagi yang kamu belum jawab sebab tak faham. Okay, boleh? Boleh.
Kejap. Okey, so ada apa-apa lagi tak nak tanya cikgu? Tak ada. Tak ada. Okey, kalau tak ada, buat apa yang cikgu pesan tu ya. Bersedia dengan Google Form. So, tugasan awak minggu ni, awak kena hantar apa yang kita dah bincangkan hari ni dalam link Google Form yang cikgu akan share macam biasalah. Dan juga awak ambil masa sikit-sikit, buat sikit-sikit muka surat soalan kertas 1 yang cikgu cakap tu. Buat dalam buku tulis matematik 2. Kalau tak tahu, tinggalkan. Kita akan bincang sama-sama dalam kelas minggu hadapan. Buat yang mana kamu tahu saja. Sekurang-kurangnya kita dapat menjimatkan masa kita kelas Google Meet minggu hadapan. Faham? Faham. Okey. Ada apa-apa lagi nak tanya? Tak ada. Okey, itu saja kelas kita untuk minggu ini. Ya. Kena tanda ke? Tanda. Macam biasa lah. Macam minggu lepas sebelum tu. Kan sebelum awak hantar dalam Google Form, awak kena tandakan pakai pen merah. Takkanlah awak tak tahu betul ke salah sebab kita dah bincang dalam Google Meet ni. Betul tak? Betul. Sudah tentulah jalan kerja yang awak buat tu semuanya betul. Kalau awak betul-betul mengikut apa yang kita bincangkan dalam Google Meet ni. Tutup mikrofon dulu. Okey. Jadi sebab itulah logiknya awak terus tanda sebab cikgu takkan dapat boleh pegang buku awak. Kita tak boleh jumpa bersemuka kan? Jadi awak tanda pakai pen merah, sudah tentulah semua jalan kerjanya betul sebab kita dah bincangkan semuanya dalam kelas Google Meet. Bila awak dah tanda pakai pen merah, baru tangkap gambar dan hantar dalam link Google Form yang cikgu akan beri nanti. Okey? Boleh? Boleh. Okey, itu saja kelas untuk minggu ini. Okey? Teruskan belajar, hati-hati, jaga diri. Jumpa lagi minggu depan. Bye-bye korang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih, cikgu. Ya, bye-bye. Cikgu, bye-bye. Bye-bye. Sama-sama. Salam. Waalaikumsalam. Bye, cikgu. Bye-bye.